perlakuan hijrahnya itu. Jadi tuan-tuan, itu hadis yang pertama, kita dapatlah pengajaran bahawa setiap amalan itu berpaksikan dan bergantung kepada niat. Kan? Bergantung kepada niat. Apa makna niat, tuan-tuan? Niat itu ialah satu yang terdetik dan terlintas untuk untuk menyatakan sifat berkehendak pada hati kita. Contohnya kita nak semayang, tu sebabnya menterjemahkan kehendak nak semayang tu, niat kita tu kita sebut sahaja. Sengaja ke sahaja? Sahaja ke sengaja? Sahaja. Bukan sengaja. Ataupun saja-saja je aku semayang, boleh? Tuan-tuan. Bila tuan-tuan ya. Jadi kalau mudahnya kau boleh tahu ya tuan-tuan, aku solat, aku semayang fardu maghrib kerana Allah. Selesai tuan-tuan. Kan? Jadi adalah sengaja, sahaja tuan-tuan, sahaja aku semayang, maknanya ada usaha nak buat, hati tu datang sahaja tuan-tuan. Tapi kalau dia saja-saja je, ada tak datang pada hati tuan-tuan? Tak ada tuan-tuan. Saja-saja aku semayang, tak ada, tak jadi tuan-tuan. Sahaja aku semayang fardu subuh 2 rakaat menjadi makmum kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, itu memang dah pada niat kita. Itu dia punya ungkapan dia. Tapi hati ni tuan-tuan, dia adalah satu yang bersifat sangat rahsia tuan-tuan, berkehendak tu. Kan? Walaupun kadang-kadang tak dilafazkan, tetapi ianya juga merujuk kepada hati. Kenapa? Nabi kata, tengok apa yang orang tu buat. Kalau orang tu buat bagian, itulah niat dia tuan-tuan. Kan? Jadi niat ini tuan-tuan, lintasan hati ataupun pengakuan hati untuk melakukan sesuatu, tuan-tuan, ada qasad ta'rad ta'yinnya. Kan qasad ta'rad ta'yin iaitu sengaja, maknanya aku semayang, sahaja aku semayang. Kan, semayang apa? Kan, dia ada dia punya syarat-syaratnya tu tuan-tuan. Yang 3 itu menjadikan itu dianggap sebagai niat. Kadang-kadang tuan-tuan, untuk kita lebih mendalami niat ni tadi, sampai kita berlafaz dalam hati, Allah, saja aku semayang fardu subuh, kan, hati kita kan sab dia tuan-tuan. Kan, dia berlalu macam tu, niat kita Allahu Akbar untuk Allah, kerana Allah tuan-tuan. Itu maknanya niat. Yang kedua tuan-tuan, pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini ialah sesuatu amalan yang dilakukan dengan sempurna kerana Allah akan mendapat ganjaran di akhirat kelak. Kan, asas dan kualitinya adalah tentang ikhlas. Bagaimana nak melakukan teknikal dan garis panduannya, syariat. Dia punya fasilitatornya dalam untuk merealisasikan garis panduan itu ialah baginda Nabi Muhammad SAW. Memperakukan adanya pahala diterima oleh Allah, para malaikat peranan dia menulis dan mencatat. Tuan-tuan ya. Baik, yang ketiga, niat hanya dikehendaki bagi amalan kebajikan saja. Tapi kalau orang tu melakukan kejahatan, tuan-tuan, tidak ada dituntut niat. Malah apa yang dituntut pada ketika itu, meninggalkan kejahatan tu. Justru itu perkara-perkara yang harus boleh diangkat, perkara-perkara yang harus berbentuk adat. Kita berpakaian ni adat tuan-tuan. Kan? Pakaian yang kita pakai ni adat. Contohnya pakai baju Melayu. Adatnya kerana hari Jumaat. Kan? Jadi tuan-tuan, adatnya apa ni tuan-tuan, hari Jumaat pakai macam ni adalah sebab-sebab yang itu adatnya. Tuan-tuan. Jadi adat ni pula dia tidak berdosa kalau kita tak buat, tetapi mencarikan adat. Kan? Contohnya tuan-tuan ialah kalaulah kenduri kahwin tu tuan-tuan, si pengantin ni tidak disandingkan, tak ada bergerak. Kenduri pengantin tak ada. Boleh tak agak? Boleh. Kalau orang tanya pula tak ada pengantin, sukoti saya. Kan? Kau datang kau ulurlah sampul tu. Macam tu kan? Boleh tuan-tuan? Boleh. Tapi orang akan bertanya, apalah gila lah timbangan pengarah tu kahwin tak bersanding. Orang tanya, contoh. Salam perkenalan tuan-tuan. Kan? Contoh apa lah tuan-tuan? Apalah orang tu kahwin tak bersanding pula. Ayo betul lah. Tak meriah katanya. Contoh tuan-tuan. Samalah sepertinya ialah pakaian. Tuan-tuan, baju Melayu ni contohnya. Tetapi apabila dia diadatkan menjadi teradat, maknanya dikonun dan diundang-undangkan, maka kalau pejabat kata walaupun pakaian Melayu ini adalah pakaian yang adat orang Melayu, kalau dipakai itu tandanya Melayu, tapi bila diangkat, diadatkan lalu kedudukannya teradat, perlu dibuat.
Kan? Setelah diadatkan. Samalah tuan-tuan, amalan kita yang adat ini, bagaimana kita nak angkat kedudukannya supaya menjadi teradat, lalu di mananya ialah berstatus ibadat, dapat pahala, niat saja. Contoh tuan-tuan, pakai name tag. Kan? Berdosa tak tuan-tuan kalau kita tak pakai name tag ni tuan-tuan? Berdosa tak? Kalau arahan dah dikeluarkan tuan-tuan, kita tak pakai, berdosa kita kerana melanggar arahan tu. Yang niat tak? Contoh, kalau seorang anak tu melakukan kesilapan tuan-tuan, mak bapak berdosa tak tuan-tuan? Tak ada berdosa mak bapak dah. Mak bapak ialah yang tanggung. Bukan dia menanggung dosa anak tadi, tetapi apa yang ditanggung oleh dosa tadi, iaitu kecuaian mak bapak dalam mendidik anak-anak sampai anak-anak jadi macam tu, tuan-tuan. Tapi kalau ibu bapa dah melakukan usaha-usaha pendidikan, anak tu tetap juga melakukan kesilapan, itu wala taziru waziratan ukhra. Kamu akan tanggung dosa kamu, tak ada orang lain nak mengandalkan dosa kamu dah. Kalau macam tu tuan-tuan, bagaimana dengan Nabi Nuh alaihissalam yang anaknya tidak beriman, yang isterinya tidak beriman? Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adat, tuan-tuan. Contohnya, kan? Jadi kalau kita name tag ni, kita pakai apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alang-alang kita baca bismillah tak? Kita dah bincang pertemuan yang sebelum ini. Alang-alang kita bismillahirrahmanirrahim, selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ibadat, tuan-tuan. Perhala kita ni tuan-tuan, selama mana Ustaz? Sampailah kau memecatkannya, dapat kita pahala, tuan-tuan. Seronok tak kita? Oh, seronok tuan-tuan. Kita buat pun peraturan tu ringan dia. Tak ada pula apa pula kono lah pakai name tag bersangkut-sangkut tali leher berewai-rewai katanya. Itu kalau yang tu berniat, tuan-tuan. Tapi kalau orang tu ada niat, ini adalah peraturan, adalah hikmahnya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada malu-malu dah, tuan-tuan. Perasan tak orang pakai name tag, ada masa ni terbalik gambar kan, ada tak? Sogan ni nak nunjuk muka dia okey gambar tu. Habis muka kau yang terdedah ni, macam mana kau nak terbalik ni? Terbalik nah. Tuan-tuan dan puan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ini satu perkara, tuan-tuan ya. Baik. Yang keempat, niat merupakan rukun pertama bagi setiap ibadat dan merupakan batas untuk membezakan di antara amalan biasa, amalan adat dengan ibadat. Jadi tuan-tuan, sekadar kita kadang-kadang ada niat itu juga merupakan ibadat. Niat itu merupakan ibadat. Maksudnya apa, tuan-tuan? Kalau kita berniat, Allah Subhanahu Wa Taala menitipkan kepada kita satu kebajikan, dicatat oleh para malaikat. Contoh, tuan-tuan, kalau saya bertombung dengan sesiapa yang kerang dekat pejabat, saya nak mengucapkan salam, Assalamualaikum. Niat kita di rumah, dapat kita satu pahala, tuan-tuan. Kalau hari ini bila sebut tentang satu, ada sikit pula, tuan-tuan. Kalaulah sekiranya tuan-tuan kita dibagi satu saja, tuan-tuan, kita nampak dunia itu kita dapat sikit. Contohnya RM1 satu, tuan-tuan, nampak sedikit, betul tak? Tetapi tuan-tuan bayangkan bila Allah katakan satu ganjaran, ganjaran tu penami kan? Apa maksud dia punya ganjaran itu? Kita nak tahu ganjaran itu. Pertama, saiznya macam mana? Kan? Dia punya nikmat kemampuan tu macam mana? Tuan-tuan bayangkan kalaulah satu itu dibagi satu, tapi saiznya cukup besar, hebat dan sangat menarik. Sebenarnya tuan-tuan, kita memadai dengan yang satu tu. Kan? Buat apa kita nak yang lain? Begitu juga sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Esa. Allah Maha Esa, tuan-tuan. Apa pula kita nak minta selain daripada Allah pula? Dalam erti kata kita mentuhankan yang selain daripada Allah dalam bermohon-mohon. Cukuplah Allah sebagai tempat kita berminta. Habis itu Ustaz, kita tak bolehlah minta pertolongan dengan manusia. Tak pula cakap macam tu. Sebab bila kita minta tolong dengan orang, itu hubungan kita sesama manusia. Cuma yang tak bolehnya kita beretikad manusia itulah yang saja yang boleh memberi. Sebenar hakikatnya manusia itu yang memberi. Tak, kita minta tolong dengan manusia, manusia itu berusaha menolong kita untuk mendapatkan apa yang kita nak, tuan-tuan. Kan? Contohnya tuan-tuan, kalau kita katakan ialah apa ni Ustaz, boleh tolong hantar saya ke Seremban? Boleh. Kan?
Jadi manusia yang orang yang tolong kita, yang tolong orang ni tuan-tuan, kita pun berusaha bawa dia ni dengan kenderaan usaha. Tapi tuan-tuan, ada orang kata tolong saya hantar ke Terminal 1, minta maaf lah tak dapat, tak sempat. Dapat tuan-tuan, tak ada usahanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu tuan-tuan Maha Esa dan bersifat Maha Sempurna. Kalau kita belajar tentang sifat 20 Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu niat. Dan akhir sekali tuan-tuan, saya nak bacakan hadis adalah sebagai orang kata penutup perbincangan kita daripada an ummil mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghdu jayshul Ka'bah fa idza kanu bi bayda min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim muttafaqun alaih. Hadza lafzul Bukhari. Yang bermaksud daripada Ummul Mukminin Abu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sepasukan tentera menyerang Kaabah. Apabila mereka berada di suatu kawasan lapang, tiba-tiba mereka dibinasakan seluruhnya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku berkata, yakni bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana mereka dibinasakan seluruhnya padahal ada di antara mereka orang yang berjual beli dan orang yang bukan daripada tentera itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, mereka dibinasakan seluruhnya, kemudian mereka dibangkitkan pada hari kiamat menurut niat masing-masing. Tuan-tuan, contoh yang relevan yang boleh kita kaitkan, katakanlah Allah turunkan bala bencana tuan-tuan. Katakanlah tsunami. Kan? Kata orang tsunami di satu tempat, orang pun tanya, wahai Syekh, bagaimana orang itu, dia baik amalan dia, dia terkena azab itu, adakah ia juga menerima padahnya daripada bencana itu? Nah, kita akan katakan dia dibezakan daripada orang yang melakukan kemungkaran. Orang yang berdosa itu bezanya ialah dengan niat. Walaupun azab di dunia ini nampak turun semua kena tuan-tuan, tetapi dapat dibezakan itu orang yang baik ataupun orang yang buruk berdasarkan niat. Tak ada pula tuan-tuan kalau turunnya azab rumah kita lah tak, rumah kita pula terkecuali. Padahal kita duduk di lokok tu, sepatut rumah kita duduk tenggelam, tapi tak tenggelam tuan-tuan ya. Jadi bila semua tenggelam tuan-tuan, semuanya dalam menerima azab binasa, nak membezakan manakah nantinya bila dibangkitkan hari kiamat mereka ini termasuk orang yang soleh tuan-tuan, walaupun orang ini tidak terlibat dengan perkara kemungkaran itu, Nabi kata dibezakan dengan niatnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil pengajaran pada pagi ini, ikhlas itu tuan-tuan salah satu perkara yang dititik beratkan ialah soal niat tuan-tuan, soal niat. Jadi tuan-tuan, perkara yang berniat, perkara-perkara yang biasa boleh kita membanyakkan pahala ialah dengan niat. Contohnya tuan-tuan, saya sekarang nak pergi pejabat, jumpa orang kan, saya nak bagi salam, niat kita. Kalau saya nak, ada orang susah sekarang, saya nak bantu. Kalau saya pergi kantin, kalau minum sekarang, saya nak belanja 2 orang, saya nak bayarkan 2 orang, asalkan yang dimakan tu tak lebih daripada RM3, contoh. Adalah hak niat itu tuan-tuan. Tahu macam mana tuan-tuan bertambung kita dengan kawan kita. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Tuan-tuan, bila kita laksanakan niat kita tu, kita niat tadi dapat 1, kita laksanakan, Allah bagi 10, ataupun Allah bagi dalam Al-Quran itu Allah gandakan tuan-tuan beratus kali ganda, ataupun tuan-tuan berganda-ganda. Kan? Allah bagi 10, ataupun Allah bagi ada jumlah gandaannya, ataupun Allah bagi tak ada jumlah gandaannya tuan-tuan. Maknanya bertingkit-tingkit daripada Jelabu sampai ke Bongek. Kalau boleh kita katakanlah macam tu tuan-tuan. Jadi sekadar itu dahulu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Mudah-mudahan pada kesempatan yang berikutnya kita akan bertemu balik menyambung pengisian tazkirah kita ini. Mudah-mudahan hati kita ini subur menghijau untuk beribadah kepada Allah, dan paling tidak ilmu kita dapat menyelamatkan kita kekal pada jalan yang lurus di saat-saat kita diuji dengan dugaan yang berbagai-bagai daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyaksikan siapakah yang terbaik di kalangan kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan minta maaf kalau ada bicara kata yang tidak baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.